أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Selamat malam kepada semua para pendengar. Adakah anda sudah bersedia untuk mendengarkan kisah seram, misteri dan mistik? Mari kita bersama Acap si tukang cerita. Pastikan anda tidak kesorangan kerana anda di dalam Remang 12. Kisah bertajuk Sahabat Sampai Mati, karya Bel Nawin. Mereka memang digelar belangkas. Pantang ke mana-mana mesti nak berkepit. Dari sekolah rendah membawa ke alam universiti. Mereka sering bersaing antara satu sama lain. Dan kebiasaannya mereka memonopoli kedudukan tertinggi keseluruhan hampir setiap tahun. Yang seorang bernama Amira, kecil molek orangnya, sering mendapat perhatian umum ke mana saja dia pergi. Yang kedua ni pula Tanti, paling cerdik antara mereka bertiga. Kurang bergaya dari yang lain-lain, tetapi datang dari keluarga yang kaya raya. Fairuz pula, rakan mereka yang ketiga, berperwatakan sedikit kelelakian. Boleh dikatakan bodyguard untuk dua lagi rakannya. Persahabatan mereka terikat rapi tanpa ada sesiapa yang dapat memisahkan mereka. Malahan, setiap ahli keluarga mereka saling mengenali antara satu sama lain. Suatu masa dahulu, korang rasa kita akan terus berkawan tak sampai bila-bila? Soal Amira suatu hari tak kala mereka sedang memasuki usia 14 tahun. Aku rasa iyalah kot, ujar Fairuz. Kenapa tak pula? Kita mesti akan kekal best friend forever sampai kita lelapkan mata. Bangun Tanti dari duduk dan merangkul kedua bahu sahabat yang disayanginya itu. Entahlah, jawab Amira. Manalah tahu kan, bila kita dah dewasa nanti, mungkin kita akan terpisah. Galau rasa hati Amira apabila melontarkan kata. Dia cukup sayang dengan dua rakannya itu, hingga melebihkan mereka dari yang lain-lain. Aku ada idea, tiba-tiba Fairuz menjawab. Jom, kita buat sumpah setia dengan menggunakan darah kita, sambungnya lagi. Sumpah apa tu? Ada je lah idea kau ni, tanya Tanti. Amira yang sedang gundah gulana cuba memikirkan maksud kata-kata Fairuz. Alah, sumpah darah lah, jawab Fairuz. Lalu Fairuz menerangkan dengan panjang lebar. Macam ni, kita mesti janji yang kita akan jadi sahabat selamanya. Dan kalau antara kita terpisah, kita akan buat apa saja agar kan dah tersasul. Kalau ada antara kita ni yang terpisah, kita akan buat apa saja supaya kita dapat bersama-sama selamanya. Macam boleh? Nak? Hey, you ni, benda ni tak masuk akal lah. Kita kan sahabat. Ibu bapa kita pun tahu benda tu. Takkan benda kecil pun nak pisahkan kita. Dan kalau ada apa-apa hal pun, tak mungkinlah kita berpisah. Siapa berani buat macam tu? Umum tahu kan kita bertiga dah macam kembar, sangkal Tanti. Logik juga Fairuz cakap macam tu. Sebab akan datang kita tak tahu kan. Kot ada yang berubah hati ke,
Aku sayang korang, okey? Sokong Amira. Kerana gesaan dua lagi rakannya, Tanti akhirnya mengalah. Mereka menetapkan untuk berjumpa di kawasan di mana satu busuk jantan yang sering menjadi tempat ramai orang memuja dan melafazkan ikrar demi memenuhi kehendak diri. Dan pada malam itu, Fairuz dan Amira masing-masing membawa sehelai kain berwarna kuning, sebatang lilin dan jarum, lalu bertemu Tanti di sana. Wajah Tanti jelas ketakutan. Okey, sekarang setiap dari kita perlu lafaz janji setia. Aku dah tulis caption, sahabat sampai mati. Ni dekat sini. Titik darah korang. Kita tanda persetujuan lah. Tapi jangan bungki janji, ujar Fairuz. Dalam keengganan, Tanti menyuakan jarinya untuk ditusuk dengan jarum yang telah dipanaskan, mencalitkan cop jari sebagai tanda tangan, tanda janji telah dimateri. Amira dan Fairuz juga melakukan hal yang sama. Lalu mereka berjanji menyimpul rapi bahawa persahabatan mereka tidak boleh dipisahkan walau dengan apa cara sekalipun. Mereka pulang dengan rasa puas di hati. Tanti yang mulanya ketakutan mula merasa satu semangat ditiupkan. Semangat setia kawan dan janji tidak akan berpaling tadah walau apa pun yang jadi di kemudian hari. Tahun demi tahun mereka lalui bersama. Tiada apa-apa masalah sehinggalah selesai graduasi universiti. Mereka membawa haluan masing-masing. Fairuz mendapat tawaran menyambung pelajaran ke peringkat seterusnya di Indonesia. Amira pula memilih untuk berumah tangga dan tinggal di utara tanah air bersama suami pilihan hatinya. Dan Tanti mulakan kerjaya di syarikat milik datuknya. Perhubungan mereka tetap berterusan, terutama melalui WhatsApp. Cuma semakin hari semakin kurang komunikasi kerana kekangan tanggungjawab yang digalas. Lama-kelamaan Amira semakin jauh dari keakraban mereka. Amira telah dikurniakan sepasang cahaya mata kembar dan menjadi lebih sibuk ekoran perlu menguruskan rumah tangga dan mengikut suaminya berhijrah dari satu negeri ke satu negeri, memandangkan suaminya merupakan seorang pegawai takbir diplomatik. Fairuz dan Tanti pula tetap terus berhubung meskipun tidak sekerap dahulu. Tanti mula rasa kesunyian. Kehidupannya yang dibentuk ahli keluarga, kerjaya yang ditentukan oleh ibu bapanya membuatkan Tanti terasa dikongkong. Tanti mula rindu zaman keremajanya yang bebas ke mana-mana bersama sahabatnya berdua. Tanti nekat untuk bercuti ke Indonesia bagi menemui sahabatnya. Siapa lagi kalau bukan Fairuz? Hasrat di hati diutarakan kepada Fairuz melalui WhatsApp, tetapi tidak ada jawapan balas dari Fairuz. Tanti tetap nekat dengan keputusannya. Tiket kapal terbang ditempah dan Tanti sudah tidak sabar mahu menemui Fairuz. Amira yang tahu tentang pertemuan tersebut memberi sokongan kepada Tanti, walaupun dia tak punya masa untuk menghubungi dua lagi rakannya. Namun jauh di sudut hatinya, rasa sayang masih menggunung seperti dahulu. Tanti tiba di lapangan terbang dan senyum Fairuz menyambut ketibaannya. Pelukan dari tubuh dingin Fairuz terasa mendamaikan hati Tanti. Terimbau kembali kenangan manis mereka bertiga. Tanti dibawa ke rumah sewa Fairuz. Sunyi saja kediaman itu. Tanti semakin keheranan apabila Fairuz yang terkenal dengan ramahnya kelihatan kurang bercakap hari itu. Tetapi cuba disedapkan hati. Tanti fikir mungkin Fairuz sedikit kekok kerana mereka lama sudah tidak bersua muka sejak masing-masing memilih hala tuju masa depan mereka. Dan malam itu dia tidak banyak soal. Tanti tidur dengan nyenyaknya hinggalah Tanti terjaga apabila merasa hembus nafas dekat di telinganya. Pelukan erat dari Fairuz
Dan terdengar esak tangis Fairuz semakin lama semakin mendayu. Kita dah janji sahabat sampai mati. Tapi kenapa makin lama kita makin jauh? Amira sejak kahwin sibuk sangat. Kau pula sejak kerja tak hirau pada aku. Aku sorang-sorang dekat sini. Aku belajar. Sampai satu hari tu boyfriend aku bawa aku pergi parti. Aku dirogol beramai-ramai. Aku malu. Aku sakit. Tapi kau berdua sikit pun tak ambil tahu. Dulu kau orang berdua yang cakap tak perlu beritahu pun, kau berdua mesti dapat rasa musibah menimpa salah seorang daripada kita kan. Tapi kau dua orang tipu aku. Aku malu. Aku tak tahu nak cerita pada siapa. Aku bunuh diri malam tu. Kau mesti tak tahu kan? Mana kau nak tahu? Korang tengah bahagia, tengah berseronok dengan keluarga dekat sana tu, ujar Fairuz sambil memberikan senyuman sinis. Tanti terdiam. Air liurnya terasa kesat. Pendengarannya masih elok. Tidak mungkin dia tersalah dengar apa yang dikatakan oleh Fairuz. Fairuz tiba-tiba berada di hadapan Tanti. Seinci sahaja muka mereka mahu bertembung. Mana janji kau dulu, Tanti? Sahabat hingga mati. Kau bilang apa jadi persahabatan kita tak akan putus. Sekarang aku dah mati. Marilah, mari ikut aku mati sekali. Janji kau mesti kau tepati. Mari Tanti, mari. Fairuz seraya menarik tangan Tanti mengikutinya menghampiri balkoni rumah sewa tersebut. Ibarat dipukau, langkah Fairuz diikut satu demi satu oleh Tanti. Keindahan zaman persahabatan mereka seperti terlihat di ruang layar, mempertontonkan kebahagiaan mereka satu demi satu. Tidak ada duka langsung. Langkah Tanti semakin menghampiri hujung balkoni. Tanti, hidup telah memisahkan kita cukup lama. Tapi kita akan kembali bersama dalam kematian. Kita akan terus bersahabat hingga hujung nyawa kita, ujar Fairuz. Perlahan kakinya melangkah melepasi balkoni dan melayang jatuh ke bawah. Tanti tanpa ragu mengikuti langkah itu. Terasa kebebasan semakin menghampirinya dan keindahan persahabatan mereka menjadi perkara yang dikejar-kejar olehnya hinggalah Tanti menutup mata pada saat hujung nyawa. Lalu nama Amira diseru. Mira, Amira, Amira. Aku tunggu kau, Amira. Kami tunggu kau, Amira. Mana janji kau? Mana? Tanti! Fairuz! Amira terbangun dari tidurnya. Mimpi ngeri sebentar tadi seperti betul-betul terjadi. Amira bermandikan keringat. Di sisi, suaminya kelihatan nyenyak tidur. Semasa baru mahu menenangkan diri, tangis bayinya kedengaran. Dia melirik jam di dinding
Baru 3.25 pagi. Jarang bayinya bangun saat ini. Tanpa berlengah, Amira pergi melihat keadaan bayinya. Aneh. Nyenyak sungguh kembar tu tidur. Tak ada tanda baru menangis pun, macam yang didengarnya tadi. Merasakan diri sedang berhayal, Amira mengambil keputusan untuk membasahkan tekaknya sebentar. Lalu melangkah ke dapur. Sambil menggenggam telefon bimbit, dia membuka aplikasi WhatsApp dan bertanya keadaan dua lagi rakannya itu. Kau orang okey tak? Aku mimpi pasal korang. Risau pula aku. Sam. Apalah Tanti dengan Fairuz buat sekarang? Lama tak kontak dengan diorang. Lambat pula diorang reply message ni. 10 minit berlalu. Tiada apa-apa balasan. Kantuk Amira telah hilang. Terus dia duduk di sofa ruang tamu dan membuka televisyen. Baru sahaja mahu menikmati cerita yang dipaparkan, loceng rumahnya berbunyi. Siapa pula datang pagi-pagi ni? Soal hati Amira. Lalu ketukan di pintu pula mengganggu. Pantas Amira membuka pintu bagi melihat kehadiran siapa di awal pagi itu. Apabila pintu dibuka, wajah pucat Tanti menjenguk. Tanti pantas memegang tangan Amira. Kenapa Tanti? Apa dah jadi? Masuklah, masuk. Soal Amira. Pintu segera ditutup. Lama kita tak jumpa. Aku dan Fairuz datang nak tutup janji kita. Janji sahabat sampai mati. Aku dan Fairuz dah mati. Sekarang giliran kau untuk tunaikan janji, ujar Tanti. Tanti mengangkat tangannya dan menunjukkan jari telunjuknya ke arah Amira. Di satu sudut, kelibat Fairuz kelihatan. Semakin lama semakin menghampiri. Amira cuba menjerit tetapi tidak kedengaran. Lidahnya keluh. Hatinya bermonolog, cuba menenangkan Tanti dan Fairuz yang sedang menuntut janji. Semakin mendekat, bau hanyir darah semakin kuat. Kau sahabat aku sampai mati. Bisik mereka tentang tuntutan janji sahabat sampai mati itu bergema. Kau sahabat aku sampai mati. Tangan Amira nyaris dicapai Tanti dan Fairuz. Sayang! 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 Jerit suami Amira. Amira rebah. Pantas disambut suaminya. Mujur suaminya keluar. Amira seolah mengigau dan hampir saja jatuh dari tangga rumahnya. Usapan dari jemari suaminya menyedarkan Amira dari tidur. Amira mengusap mata dan mula tertanya-tanya tentang kejadian malam itu. Wajah Fairuz dan Tanti terbayang-bayang di matanya. Pada hematnya, ia mungkin mimpi buruk saja. Mana mungkin ada apa-apa berlaku kepada mereka? Kalau ada, mesti sudah sampai cerita ke telinganya. Keesokan pagi, saat bersarapan bersama suaminya, suara pemberita menarik perhatian. Berita terkini. Seorang wanita dari Malaysia dikenali sebagai Tanti dijumpai mati membunuh diri di sebuah apartmen di bandaraya XY. Serta merta sudu yang dipegangnya jatuh. Merinding segala bulu roma apabila mendengar kabar itu. Hampir setiap hari, Amira mengalami mimpi yang sama. Terbangun oleh bunyi loceng pintu. Kemudian dia membukanya dan bertemu dengan Tanti dan Fairuz yang berdiri di depannya. Dan segala cerita dari saat Fairuz diperkosa dan Tanti yang mengikut langkah dimainkan saban malam. Sedikit sebanyak, Amira sudah menangkap butir tragedi yang menimpa kedua-dua rakannya. Malam itu,
Kerana tidak tahan menahan gangguan saban malam, Amira nekat untuk bersua muka dengan kedua-dua roh sahabatnya yang menuntut janji itu. Tanti, Fairuz, kau kata kau sayang aku. Benar. Kita janji kita mesti akan kekal best friend forever sampai kita lelapkan mata. Tapi aku belum bersedia untuk kutakan janji tu. Bukan sebab aku tak sayang kalian, tapi aku hidup untuk membuktikan yang persahabatan kita masih kekal utuh dalam ingatan, walaupun roh dan jasad kalian dah terpisah dari alam nyata. Mana mungkin aku lupa janji sayang kita dulu. Amira mula memberikan penjelasan, walaupun hatinya sedang kencang berdegup. Tidak ada kelibat kedua sahabatnya di mana-mana. Amira terduduk. Kecewa dia. Kalian kata kalian sayang, tapi kalian memaksa aku. Pernah tak tanya apa aku sedang rasa sekarang? Sesal menggunung kerana perkara ini terjadi, sambung Amira. Sepasang anak mata coklatnya dikerlingkan ke bingkai gambar keluarganya semasa sambutan hari lahir anaknya yang pertama. Minda Amira mengulang tayang segala janji persahabatan mereka dahulu. Terimbas juga, dia cukup sayang dengan dua rakannya itu hingga melebihkan mereka daripada yang lain-lain. Betul, kita terpisah pada usia dewasa. Betul, aku salah. Aku salah kerana terlalu mentaati suami hingga terlupa tentang kalian. Terlupa meraihkan persahabatan kita pada tarikh itu. Aku akui, aku salah. Kerana aku tak ada di sisi ketika kau diperkosa beramai-ramai, Fairuz. Sungguh aku tak tahu. Dan Tanti, aku kesal tak sempat titipkan salam kepada Fairuz. Kau kabarkan mahu berjumpa dengannya. Kalian lupa ke bahawa Allah yang menentukan segalanya? Jodoh, rezeki, kerjaya kita. Korang lupa ke? Perlahan Tanti dan Fairuz keluar entah dari mana, mendekati Amira. Fairuz, tak cukup ke susah senang kita hingga umum tahu kita ibarat kembar tiga? Kau diperkosa. Kau ingat kami akan buang kau? Kenapa kau terus bunuh diri? Kenapa tak cerita dengan kami? Kau yang lupa janji, Fairuz. Amira mengingatkan. Sedikit tinggi suaranya mengingatkan hakikat mereka mampu bersahabat tanpa sebarang sandaran kepada makhluk lain selain Allah Ta'ala. Demi Allah, aku sayang kalian. Izinkan aku hidup, mendoakan kalian, menguburkan kalian seperti yang dituntut syariat. Izinkan aku menyantuni ibu ayah kalian, menyambung tugas yang kalian tinggalkan agar kita sama-sama tenang menghadap Tuhan. Percayalah, aku menyayangi mereka seperti mana aku mencintai ibu dan ayahku sendiri. Isak tangis Amira mengiba. Fairuz dan Tanti tidak yang mulanya kelihatan sarat dengan amarah, mula menundukkan kepala masing-masing. Terkesan dengan teguran Amira. Fairuz, Tanti, pergilah. Aku mohon, tinggalkan dunia ini. Bersemadilah kalian dengan tenang. Percayakan aku, janji kalian tersemat di hati. Aku di sini akan kotakan janji kita. Ya Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Amira memeluk tubuh.
seolah-olah roh di hadapannya mampu dipeluk. Perlahan, bayang Tanti dan Feiruz menghilang. Sehelai kain kuning yang cukup dikenali Amira jatuh betul-betul di sebelahnya. Pantas Amira mencapai. Sahabat sampai mati. Tulisan yang cukup dikenalinya. Terasa kesal dengan kilaf lalunya. Amira berjanji esok dia akan ke busuk itu untuk menguburkan semua kenangan itu. Kain tersebut akan dibakar. Semoga roh Tanti dan Feiruz tenang di sana. Mengertilah sahabat, walau roh terpisah dari jasad, tertanamnya kamu 7 kaki dalam. Tapi sayang persahabatan ini mana mungkin aku lupakan. Bisik hati Amira. Lantas melangkah ke dalam biliknya. Lalu suaminya dipeluk erat. Mira, maafkan kami. Maafkan kami, Mira. Kami pulang ke tempat kami. Semoga kita berjumpa lagi, Mira. Selamat tinggal, sahabat.